Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda sekarang sedang menonton Pastikan Saya edisi Jumaat 23 Februari 2024 bersama dengan 13 Syakban 1445 Hijrah. Baik, ingat Pastikan Saya baru kongsi tak pasti. Jangan kongsi kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, kita ke segmen saya. Orang ramai diminta berwaspada dengan laman sesawang yang menyebarkan kandungan meragukan berkaitan maklumat dan permohonan bantuan kerajaan. Sekali lagi kami dipastikan saya ingin meminta orang ramai untuk rujuk silang kandungan yang sahih daripada saluran rasmi kerajaan seperti sumbangan tunai rahmah STR di pautan berikut iaitu bantuantunai.hasil.gov.my dan seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang. Kemas kini pada 18 Februari 2024, pihak MOF telah mengeluarkan kenyataan bahawa jangan mudah terpedaya dengan ketidaksahihan atau berita palsu berkenaan pengumuman bantuan-bantuan kerajaan. Pastikan anda menyemak di laman sesawang manfaat.mof.gov.my terlebih dahulu. Jangan mudah terpedaya, saudara dan saudari. Anda diminta terus berwaspada terhadap taktik sindiket penipuan yang menghantar mesej berserta pautan permohonan bantuan tunai STR 2024 yang membawa kepada laman pancing atau phishing site. Taktik sindiket penipu akan memancing orang awam untuk mengisi maklumat dan perbankan peribadi bagi tujuan untuk permohonan bantuan kerajaan. Sekali lagi kami dipastikan saya ingin mengingatkan orang ramai supaya berwaspada dan tidak klik sebarang pautan yang meragukan atau bukan dari sumber yang tidak pasti kesahihannya. Sila semak terlebih dahulu di portal atau laman sesawang rasmi sebelum membuat sebarang transaksi bagi mengelakkan diri anda daripada menjadi mangsa penipuan. Laman sesawang rasmi sumbangan bantuan tunai STR adalah seperti di pautan berikut bantuantunai.hasil.gov.my. Menurut kenyataan akhbar Ketua Audit Negara sebagai sebuah institusi audit kerajaan yang berperanan dalam meningkatkan accountability dan tata kelola pengurusan wang awam, jabatan ini memandang serius berhubung tomahan berunsur fitnah yang dibuat oleh pihak yang sengaja ingin mencalarkan reputasi dan kredibiliti jabatan serta institusi kerajaan secara keseluruhannya. Dalam hal ini, jabatan ini ingin menegaskan bahawa kuasa dan tugas Ketua Audit Negara yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 sentiasa dijalankan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Sehubungan itu, satu laporan polis telah dibuat pada 14 Februari 2024. Dalam hal itu, jabatan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan perundangan terhadap mana-mana pihak yang masih mengeluarkan kenyataan yang memburukkan reputasi, kredibiliti dan kewibawaan Ketua Audit Negara dan jabatan. Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin mengesahkan bahawa dakwaan sistem pangkalan data utama padu di Godam adalah palsu. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair berkata pihak padu sudah membuat penafian mengenai penyebaran maklumat berkenaan menerusi aplikasi X pada 19 Februari lepas. DOSM yang juga agensi di bawah Kementerian Ekonomi melalui @padu official di media sosial terbabit membuat penafian dan menyatakan maklumat disebarkan itu adalah tidak benar. Sekali lagi kami dipastikan saya ingin mengumumkan dan memaklumkan bahawa isu ini adalah tidak benar. Orang ramai dinasihatkan untuk menghentikan penyebaran maklumat yang tidak sahih tersebut. Padu tidak akan kompromi keselamatan tata rakyat. Menurut kenyataan polis-polis, IPK Polis tidak pernah mengeluarkan apa-apa surat atau kenyataan seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang. Orang ramai boleh membuat rujukan dan semakan berkaitan jenayah komersial menggunakan perkhidmatan yang disediakan melalui National Scam Response Centre NSRC di talian 997. Orang ramai juga boleh terus menghubungi hotline IPK Polis di nombor talian 04-987-2222. Saya ulang, 04-987-2222. Dan CC Polis di nombor talian 04-987-2418. Saya ulang, 04-987-2418 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Selain itu juga, orang ramai boleh menggunakan aplikasi Semak Mula Account yang juga boleh dimuat turun dari Google Play Store. Baik, mengenai video tular suspek lelaki membawa objek bahaya di tempat awam, pihak polis tidak menerima sebarang laporan polis. Namun, bahagian Jabatan Siasatan Jenayah IPD Padawan telah membuat aduan rasmi bagi tujuan siasatan.
Satu operasi telah digerakkan bagi mengesan dan menangkap kesemua individu yang terlibat. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1 Akta Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Sumber kenyataan ini telah dikeluarkan oleh Ketua Polis Daerah Padawan, Superintenden Abang Zainal Abidin Abang Ahmad. Baik, saudara-saudari, ini pula video tular kes pecah rumah. Kejadian disyaki berlaku pada 19 Februari jam di antara 8 pagi hingga 6.30 petang di Kampung Cangkat, Gombak, Selangor. Pengadu mendapati pintu jeriji dalam keadaan terbuka dan terdapat kesan umpil serta keadaan di dalam rumah berselerak. Jumlah kerugian lebih kurang RM5,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang melihat atau mempunyai maklumat mengenai kejadian diminta tampil bagi membantu siasatan di Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak. Ini merupakan sumber kenyataan oleh Ketua Polis Daerah Gombak ACP Nur Arifin Muhammad Nasir. Baik, pihak berkuasa hanya akan berinteraksi melalui saluran rasmi. Contohnya email rasmi, surat dengan kepala surat rasmi dan nombor telefon rasmi dan bukan melalui nombor telefon peribadi. Sekiranya anda dihubungi oleh nombor peribadi, berhati-hati, itu mungkin panggilan palsu. Ingat, tak pasti, terus matikan panggilan telefon anda. Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa singkat. Contoh, anda melabur RM300 dan mendapat pulangan dalam masa 12 jam adalah pelaburan yang tidak masuk akal dan tidak sah. Dan yang kedua, jika ia dipromosikan melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Telegram dan juga Instagram, berwaspada dengan peluang pelaburan yang ditawarkan melalui platform ini kerana ini adalah palsu. Jika anda juga diminta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan, tolong semak dahulu butiran perbankan sebelum melabur. Ada juga scammers yang akan menggunakan sijil dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Pastikan yang anda semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda. Teliti kesahihan sijil dokumen tersebut dengan menghubungi pihak berkuasa berkenaan. Dan yang terakhir, jika dipromosikan sebagai peluang pelaburan untuk masa terhad saja, ingat, ini adalah percubaan untuk menipu anda. Tolong jangan tertekan untuk membuat sebarang keputusan pelaburan. Pastikan diri anda tidak mudah terpedaya dengan scammers. Baik, kita terus saksikan pakej yang telah disediakan Biar Betul. Heboh di TikTok kononnya tindakan SPRM terhadap sebuah NGO yang dikaitkan dengan kes pecah amanah, pengubahan wang haram dan penipuan dapat pujian Israel. Hantaran video dengan teks itu mendakwa penghargaan diberi agensi perisikan kebangsaan Israel Mossad. Ini kerana tindakan yang diambil menyebabkan penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza dikendali NGO terbabit terhalang. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit tidak berasas. Hakikatnya, pembekuan akaun NGO itu dibuat selepas mengesyaki dana sumbangan orang awam disalahguna. Siasatan turut membongkar beratus salah laku dikaitkan dengan NGO berkenaan. Antaranya, guna wang sumbangan untuk beli emas dan hartanah. Tanpa NGO berkenaan juga, bantuan kepada penduduk Gaza tetap disalur negara. Malah, Malaysia merupakan antara negara terawal yang diberi kelulusan menghantar bantuan kepada penduduk Palestin. Menerusi Ops Ehsan dikelola Kementerian Luar sahaja, beratus-ratus tan bantuan berjaya diserah kepada mereka. Usah cipta persepsi, tak perlu persoal solidariti Malaysia terhadap isu Palestin. Lebih parah jika sebar berita fitnah berkaitan isu berkenaan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, saudara dan saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dalam negara ini akan dipertahankan hak mereka. Tanya, biarlah saya jawab. Duduk. Ikuti
Mesyuarat pertama Penggal ketiga Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 27 Februari hingga 27 Mac 2024 dan di Dewan Negara pada 18 Mac hingga 4 April 2024. Baik, kita bersua kembali. Terus kita ke segmen notifikasi. Baik, saudara-saudari, jangan lupa untuk saksikan Lensa IPT pada malam ini di saluran berita RTM dan juga di TV1 dengan tajuk Cabaran Siswa Masa Kini bersama tetamu Khairuna Syahirah Zainuddin, Naib dan Dipertua 1 Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2023-2024 Universiti Malaysia Terengganu, dan tetamu yang kedua Muhammad Nazmi Hakimi yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia, dan tetamu yang terakhir Nur Hasyah Harun yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin Yunizar. Jangan lupa saksikan pada malam ini 9 malam di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Baik, saudara-saudari, jangan lupa untuk saksikan program baru kami Cuit Sikit Jangan Sentap dengan tajuk Prasangka pada hari Sabtu pada pukul 11 pagi di saluran berita RTM dan juga di TV1 dengan tetamu selebriti Ejai Aziz dan juga tetamu Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Mahmad, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam dan Contemporary UiTM bersama pengacara anda Irfan Syamina Sution dan juga Syairul Islam Basmullah. Jangan lupa untuk saksikan mereka pada pukul 11 pagi pada hari Sabtu nanti. Siaran langsung Majlis Perasmian Penutupan Program Madani Rakyat akan bersiaran langsung pada 25 Februari 2024 di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Anda juga boleh saksikan secara langsung di TV1 dan juga di saluran berita RTM yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi jangan lupa untuk melepaskan peluang untuk menonton Majlis Perasmian Penutupan ini. Baik, Tanya Terus AI untuk Rakyat bersama dengan tetamu Elina Roslan, Pengarah Komunikasi Strategik My Digital Corporation bersama moderator anda Ismail Anan pada hari Ahad 25 Februari pada pukul 6.30 petang di TV1 dan juga siaran ulangan pada 10 malam di saluran berita RTM. Baik, saudara-saudari, setakat ini saja pastikan saya berudara. Kita akan jumpa lagi pada Minggu Harapan pada hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 4.30 petang setiap hari di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.